إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebenar-benar kalam ialah kalam Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang diada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu dinamakan bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat, dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang hasan, dihukumkan hasan, Nabi daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun." Dunia ini dilaknat. Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha. Dan dilaknat apa-apa yang di dalam dunia tadi. Masya-Allah. Habis itu kita kena laknat ke Ustaz? Nabi kata ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa-apa yang di dalamnya. Illa ma kana fiha, melainkan apa-apa yang di dalamnya ada min zikrillah, ada zikir kepada Allah, ingat Allah Ta'ala. Nampak? Nombor satu, ada ingat kepada Allah. Wal alim wal muta'allim, dan orang yang alim, yang mengajar, wal muta'allim, dan orang yang belajar. Syarikani fil ajr, berkongsi dari segi pahala. Syarikan, kita belajar bahasa Arab. Syarikun maknanya partner, syarikan maksudnya partners in al-ajr. Al-ajr maksudnya ganjaran. Wasairin nas hamajun la khaira fih, selain daripada itu, selain manusia yang tak belajar, yang tak berzikir, tiga golongan ni kan, dunia semua dilaknat. Melainkan apa dalamnya ada zikir, orang alim, dan orang yang belajar. Wan nas kullu hamaj, semuanya tak guna. La khaira fih, tidak ada kebaikan padanya. Jadi kat dunia ni kita kena jadi salah satu tiga golongan ni lah. Sama orang berzikir kepada Allah Ta'ala, orang yang alim, ataupun muta'allim, orang yang ngaji. Kalau tidak, kita kena mal'un. Mal'un, kita kena laknat. Laknat, apa maksud laknat? At-tardu an rahmatillah, dicampakkan jauh daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksud laknat. Jadi kita minta Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sentiasa golongan yang alim atau muta'allim, bukan muta'alim. Ada satu istilah lagi, muta'alim, dia panjangkan ain tu. Muta'alim ini orang buat alim. Ini bahaya. Betul. Ini bukan reka ni, bahasa Arab. Ta'allum, mengaji. Kalau ta'alum, buat pandai. Jadi bahaya. Kalau tak pandai, jangan buat pandai.
Maksudnya jangan kita berkata apa yang kita tidak ada ilmu tentang. Atau baru belajar satu dah nak berdebat dengan doktor, dengan para masyayikh. Mungkin ustaz tu dia tak pakar dalam satu bidang. Mungkin dia pakar dalam akidah, tapi dalam bab muamalat dia kurang. Jadi bila orang tanya dia masalah muamalat, dia jawab dia secara umum. Dia belajar juga tapi secara umum. Mungkin ambil satu mazhab saja. Bila dia datang, dia bertentang, dia kaji bab tu je, dia kata, "Syekh, tapi macam mana pula dengan hadis Nabi SAW?" Saja nak tunjukkan dia tu hebat dekat cikgu dia, Syekh. Ini kita kata su'ul adab. Su'ul adab, buruknya adab dengan orang alim ataupun dengan guru. Kalau tanya pun tanya secara dalam bentuk al-haya. Nanti insya-Allah dalam bab yang akan datang, dalam insya-Allah bab tawaduk dalam ilmu. Kan kat sini lah dekat al-Khadim. Bab tawaduk dalam ilmu ada bab dia kata bab al-haya inda soal. Maksudnya menunjukkan rasa malu ketika pada orang yang mengajar ketika bertanya. Dia yang tak tunjukkan rasa malu macam tu. "Wahai Syekh, macam mana dengan hadis?" Cara dia. Yang Syekh kat depan tu dah mengaji hadis 40 tahun dah. Dia baru 1-2 tahun ni baru tahu satu benda yang detail, dia tahu sekejap sikit, lepas tu dia terus nak tunjuk yang dia tu belajar mengaji hadis. Wallahu ta'ala alam. Saya bawa tajuk ni supaya kita jangan jadi al-mal'un. Kat mana saya ambil kitab ni? Hadis ni daripada kitab Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih. Kitab ni kitab yang sangat bagus, iaitu kumpulan-kumpulan berkenaan dengan penjelasan tentang kelebihan ilmu itu dan kelebihan-kelebihannya. Dia bawa semua hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan-kelebihan ilmu dan bincangan tentang apa ilmu yang kena belajar. Contohnya tawaduk ni. Bab madhul at-tawaduk, memuji orang yang tawaduk dalam mempelajari ilmu. Wa dhammil ujub, dan mengutuk perbuatan ujub. Ujub tu apa, Wan? Ujub tu apa ujub? Ujub tu rasa diri tu hebat. Wa talabur riasah, dan nak meminta jadi kepala. Maksudnya apa? Nak jadi orang yang tinggi, hebat. Jadi insya-Allah dalam bab nanti bila ada masa nanti kita baca kitab ni pula insya-Allah. Tapi kita ada kitab yang kita tak ambung, kita tak habis ni. Kita baru siri yang ketiga. Kita ada apa, 8 siri kan kitab ni kan, Al-Ashqar. Ada 8. 8 tak salah. Jadi kita baca cepat-cepat hari ni. Bab seterusnya iaitu bab bagaimana syaitan menyesatkan manusia. Bab yang lepas kita kata syaitan akan menyesatkan manusia pada bab yang manusia itu suka. Kalau manusia suka ilmu hadis, dia akan sesatkan manusia melalui ilmu hadis. Kalau dia suka mengaji Quran, dia akan sesatkan manusia melalui pengajian Quran. Kalau dia suka apa lagi, berzikir, bertasawuf, apa semua, dia akan sesatkan kita dalam bab tasawuf. Kalau kita suka bab falsafah, dia akan sesatkan kita melalui bab falsafah. Kalau orang tu dia minat falsafah, dia tak akan sesatkan dia dalam bab ilmu hadis, sebab dia tak masuk ke ilmu hadis. Jadi dia akan sesatkan kita di mana bab yang kita minat. Kalau minat motor, dia sesatkan kita bab motor. Minat kereta, sesatkan kita kat kereta. Allahu alam. Jadi kita kena hati-hati dalam bab ni. At-tahri, iaitu berjaga-jaga. At-tahri, berjaga-jaga. Sebab tu dah kita ada maqamul intibah. Dia panggil maqam intibah, bab sedar diri. Intibah ni sedar. Sedar, intibah. Bahasa Arab panggil apa? Intibah. Intibah ni sentiasa berjaga-jaga, sedar diri. Maksudnya, aku ni terlebih ni. Kan? Minat bola sampai 3-4 pagi tengok bola. Ni intibah. Kata, tak boleh ni macam ni. Okay? Apa lagi? Minat apa-apa sajalah dalam masalah dunia atau masalah yang lain-lain, sehingga kan dia terlebih, akhirnya dia tak sedar. Akhirnya syaitan dia pusingkan dia punya kecenderungan dia, ataupun fokus dia kepada mencari keredaan Allah daripada cari keredaan yang lain. Ini kadang-kadang orang tengah syok ceramah tadi, ustaz syok ceramah, akhirnya dia lupa benda yang sepatutnya lebih, yang dia patut dia beri fokus. Contohnya dia lebih pada ceramah, suka ceramah, akhirnya dia lupa, dia tak membina pun dia punya apa dia, orang-orang yang maksudnya berganti pelapis dia. Akhirnya bila dia meninggal, mati, tak ada siapa lagi yang nak menyambung dia punya perjuangan dia. Sebab dia terlampau syaitan dia akan
Akhirnya lupa nak membina generasi yang baru, nak bina orang bawah dia. Ini syaitan. Sebab syaitan ni dia pandai. Dia kalau tak boleh buat jadi orang syirik, dia akan buat orang apa? Berdosa besar kan. Tak boleh buat dosa besar, dia suruh buat dosa kecil. Tak buat dosa kecil, dia akan rosakkan amalan. Tak rosakkan amalan, dia akan suruh kita buat benda yang kurang afdal daripada yang lebih afdal. Syaitan akan, contohnya bab zikir. Bab zikir dengan contohnya ada satu amalan yang faedahnya ada pada diri sendiri. Ada satu lagi bertembung dengan satu amalan yang di mana faedahnya untuk orang ramai. Kat sini mana lagi afdal? Orang ramai. Tapi kadang-kadang syaitan menipu diri dia. Kata tak, kita zikir daripada tak secampur orang. Campur orang nanti kan banyak maksiat macam-macam lah. Sebab syaitan telah menipu dia untuk memilih yang kurang afdal kepada afdal. Contoh yang mudah, dia pergi belajar berjanji daripada mengajar akidah. Contohlah, itu paling mudah sekali lah. Kan, kat kampung-kampung tu dah habis khatam, pergi belajar berjanji. Penat dia belajar berjanji. Pergi mana mak? Belajar berjanji. Siapa mengajar? Ustaz. Tafsir dah belajar belum belajar tafsir. Ini kita syaitan, dia pergi kepada yang kurang afdal, kepada yang dia memilih kita supaya kita memilih yang kurang afdal. Kemudian syaitan pula lepas dah pilih yang kurang afdal tadi, dia akan hilangkan fokus kita pula. Masya Allah, ni benda ni. Sebab itulah maqamul intibah, kata Ibn Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad ni, satu maqam kedudukan yang sangat hebat. Intibah dia dapat sedar dengan cepat. Tapi nak dapat intibah ni bukan benda yang mudah. Kadang-kadang ustaz pun boleh tergelincir. Dekat sini nak dapat maqamul intibah, dia kena bercampur dengan para julasa salih, kena duduk dengan orang-orang yang salih, dengan alim, sentiasa memersyarat. Wasyawirhum fil amr, wasyawirhum fil amr. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Wahai Muhammad, kalau kamu ni keras sangat, manusia semua akan lari pada engkau. Oleh itu bersifatlah pemaaf. Maafkanlah mereka dan selalulah berbincang dengan mereka. Wasyawirhum fil amr. Nabi SAW selalu bermusyarat dengan para sahabat. Umar Al-Khattab pergi majlis-majlis di mana dia boleh memperingatkan dirinya tentang kesalahan dia. Lepas tu kadang-kadang ustaz pun kena pergi dengan ceramah orang. Itu kita kata. Yang kedua, kita juga kena ambil juga pengajian-pengajian yang boleh menyebabkan jiwa kita ini kita kena pukul, kita kata. Kadang-kadang kita sibuk pada pengajian manhaj, sebenarnya fiqah, sampai kita lupa kepada pengajian yang mengingatkan kita tentang hati kita. Akhir hati kita jadi keras, ghalidh. Memang bagus dari segi akidah dia, tegas, fiqah dia Masya Allah. Tapi dari segi hati dia sangat keras. Dekat sini kita perlukan ilmu yang seseorang datang kuliah, bila kita dengar, Allah, rasa kita ni banyak lagi kesalahan yang buat kita rasa kita perlu bekerja dan beramal lebih lagi daripada itu. Hari ini pula bab seterusnya itu melontarkan syubhat. Syaitan ni akan senantiasa menggoncang akidah kita dengan memasukkan benda-benda yang kita rasa confuse. Syubhat. Syubhat ni apa? Kekeliruan, syubhat, was-was. Apa lagi syubhat? Apa yang kaitan dengan menyebabkan kita confuse, was-was, takut, risau terhadap satu benda tu, itu nama dia syubhat, salah faham. Di antara metod syaitan untuk menggoyahkan akidah, wa min asalibihi fi idlalil ibad za'zatil aqidah, iaitu menggoncangkan akidah bima yulqihi minasyukuk wa syubhat, jadi dengan mencampakkan keraguan dan pelbagai syubhat. Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari adanya syubhat yang dilontarkan syaitan. Maksudnya syaitan ni akan senantiasa masukkan benda yang membuat kita ragu-ragu terhadap agama kita. Sekejap lagi kita akan bagi contoh-contoh yang lain selain dari kitab ni. Akan senantiasa masukkan ragu-ragu. Kita contoh paling mudah masa kita kecil-kecil lah. Siapa ciptakan Allah? Itu. Kalau Allah Ta'ala, apa permulaan Allah Ta'ala? Macam mana yang mula tak ada permulaan? Kita mula memikirkan benda-benda macam tu. Dah tak? Masa kecil-kecil fikir macam tu kan? Lately pun lagi, Masya Allah, memang biasa lah. Sebab sentiasa akan sentiasa. Sebab dah hadis Nabi kata apa? La yazalun nas. Tapi kita baca ni,
Fa fi hadis Bukhari wa Muslim, ya'ti syaitan ahadukum fa yaqul man khalaqa kadza. Yang ni riwayat Bukhari ni. Ya'ti syaitan ahadakum, syaitan akan datang kepada kamu. Fa yaqul man khalaqa kadza, man khalaqa kadza. Siapa cipta yang ni? Siapa cipta yang ni? Siapa cipta bukit? Siapa cipta gunung? Siapa cipta langit? Kita akan dapat jawapan lah apa dia? Allah, Allah. Itu pun syaitan dah masukkan lah tu. Ragu-ragu betul ke Allah? Bukan teori evolusi bukan teori Darwin ke apa. Syaitan dah masukkan. Kemudian hatta yaqul man khalaqa rabbak, siapa yang cipta Tuhan kamu? Syaitan masuk soalan tu. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim dengan lafaz Muslim, dia kata apa? La yazalun nas yatasaalun. Manusia akan senantiasa bertanya-tanya. Maksud senantiasa, soalan tu akan sentiasa keluar. Kadang-kadang dah mengaji pun keluar balik soalan tu. Dah mengaji dah kitab-kitab habis semua tu, keluar balik soalan. Bagi siapa yang tak mengaji, dia akan senang terpengaruh dengan soalan-soalan macam ni. Akhirnya dia buat macam mana? Dia pergi buka internet, tanya lah Syekhul Google, Syekh Wiki, dan Syekh lain lah, Syekh Google, Syekh Wiki, Syekh Yahoo, apa semua. Akhirnya dia akan dapat jawapan yang menyesatkan dia. Fa idza balaghahu falyasta'idz billah wal yantahi. Kalau kena benda macam ni, apa dia buat? Falyasta'idz billah, minta auzubillahi minasyaitanir rajim. Walam yaslim sahabah, dan sahabat juga tak selamat daripada benda ni, ridwanullahi alaihim, min syubhatihi wa syukukihi, daripada syubhat-syubhat syaitan ni dan syak wasangka yang dilontarkan syaitan. Wa ja'a ba'dhum ila Rasul sallallahu alaihi wasallam yashkuna ma yu'anunahu min syukukihi wa wasawisihi. Ada mengadu kat Rasulullah SAW berkenaan dengan syaitan punya ragu-ragu ni, syukuk dan was-wasnya. Dalam hadis sahih Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW kata, ja'an nasun min ashabi Rasulillah, lah datang satu grup kepada Nabi SAW dan tanya Nabi, inna najidu fi anfusina, kami dapati dalam jiwa kami ini, ma yata'adhamu ahaduna ay yatakallama bih, iaitu benda yang sangat berat untuk kami katakannya, keluarkan dalam mulut, dengan mulut. Maksudnya ada soalan-soalan berkenaan dengan Allah Ta'ala, rububiyah, uluhiyah, malaikat. Ini semua benda-benda yang ni, sebab kita kan banyak benda-benda yang kita terima ni bersifat ghaibi. Ghaib ni benda yang kita kena terima dan beriman dengan tu je. Dekat sini lah Allah Ta'ala nak uji. Lalu mesti dalam hati kita sentiasa bertanya, kan? Malaikat Lauh Mahfuz macam mana? Betul sekali bab-bab yang sensitif tadi, macam bab qada dan qadar yang banyak orang tersilap dalamnya. Bab sifat Allah Ta'ala. Bab apa lagi? Yang biasanya orang akan terjatuh dalam kekeliruan. Apa lagi? Qada dan qadar. Qada dan qadar ni confirm. Lagi? Hatta yang belajar agama pun boleh confuse lagi bab qada dan qadar. Lagi? Allah berada di mana? Tu sifat Allah Ta'ala lah. Lagi? Peristiwa-peristiwa macam Isra' Mi'raj dan lain-lain. Ini benda ni kadang-kadang dalam jiwa kita nak bertanya soalan-soalan yang kadang-kadang soalan tu sangat bahaya untuk dikeluarkan dengan mulut. Kita keluarkan, bahaya soalan tu kalau tanya. Qala aw qad wajadtumuh, kata Nabi SAW, betul ke ada dalam hati kamu? Qalu na'am, yes, betul, memang ada. Qala dzalika sarihul iman, itu tanda kamu ni betul-betul beriman. Apa maksud ni? Faham tadi ni? Hati kita ada rasa goncang, tiba-tiba dia kata, betul ke ada benda tu ada hati kamu? Yes, betul. Maksudnya kamu beriman. Baik. Patutnya tak ada lah tak beriman. Macam mana nak syarah? Macam nak faham hadis ni? Para Rabiah macam mana? Macam nak faham hadis? Sebagai manusia, sebagai manusia dia ada rasa, manusia dia ada perasaan yang cuma tak apa dia berkata itu tanda iman kamu bagus. sebab dia manusia, sebab dia insan. Kalau dia malaikat, confirm benda tak ada. Boleh ditimbangkan. Lagi? Masya Amiruddin. Ya? Syaitan tahu dia beriman, lalu syaitan kacau dia. Itu pun wajih juga, betul juga tu.
ada juga dia punya point tu, sebab memang berlaku pada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud, orang pernah datang jumpa dia, Yahudi datang, kata kami orang Yahudi semayang khusyuk, kamu orang Islam semayang tak khusyuk. Sekali apa jawapan Ibnu Mas'ud? Dia kata, buat apa syaitan nak masuk kat rumah yang kosong? Buat apa syaitan nak masuk dalam rumah yang kosong? Kenapa Ibn Mas'ud kata rumah yang kosong tu syaitan? Orang kafir tu rumah yang kosong? Sebab tak ada iman dalam tu. Sebab tu orang khusyuk kan, orang sembahyang khusyuk, nangis-nangis sekat tu, nyanyi-nyanyi angkat tangan macam ni, semua menang khusyuk kan. Macam sister act tu kan, macam ni main tu. Tak nak tengok sister act, orang anak tak nak tengok. Masya Allah, kita cari kerama je kot. Tak tengok juga untuk National Geographic. Jadi kat sini apa cerita dia? Kenapa ini samakan rumah tu rumah kosong? Ibnu Qayyim dalam kitab dia Tibbul Qulub, Ad-Da' wa Dawa' dan macam-macam lagi, dia kata manusia ni dia umpama 3 golongan je lah. Saya sebut dalam kuliah ni macam rumah kosong, rumah yang ada berharta tapi tak ada jaga, dengan 3 macam istana. Saya dah bagi tahu ke? Tak ada. Kalau tak ada, apa masalah saksi saya? Okey, saya ceritalah. Dia Ibnu Qayyim dia samakan hati manusia ni macam 3 jenis rumah. Satu rumah yang kosong, yang kedua rumahnya ada barang, macam rumah kita lah, tapi tak ada dah kuat sangat security dia. Kau rumah kita mana kuat security? Setiap ada mangga depan tu je, tingkap pun tak ada, macam besi mampat tak ada, besi biasa je rumah kita. Tapi ada barang harga dalam tu, ada TV, ada komputer, ada laptop, ada MacBook satu. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga, rumah yang istana, macam kita nak masuk istana negara tu, security kuat, apa semua, pagar karen apa semua, nak masuk ke dalam bilik tu pun berapa banyak lapis nak masuk. Jadi ada 3 jenis hati manusia. Jadi hati yang kosong tu hati orang kafir, kufar, tak ada harta dalam tu. Yang kedua, hati yang ada barang tapi tak kuat sangat security. Jadi macam kita, ada iman tapi tak apa nak jaga sangat iman tu, tak apa kuat sangat iman. Dia senang orang boleh masuk curi. Kadang-kadang bila kita berjaga sikit rumah tu, kita tengok sikit, okeylah, pencuri tak masuk. Tapi kita lalai sekejap je, syaitan pencuri akan masuk. Macam tu juga hati manusia macam kita sekarang ni. Ada iman tapi bila lalai je kan, dah kena curi dengan syaitan. Yang ketiga macam istana, yang ni hati orang yang betul-betul jaga, hati orang yang memang bertakwa, yang syaitan tak boleh masuk lagi curi apa-apa pun. Jadi bab tadi betul juga kata Syekh Amiruddin tadi. Mungkin sebab apa tadi? Syaitan takkan masuk ke rumah yang hujah dia boleh mantap juga, tapi ada tak hujah lain? Mengingatkan kita kepada Allah. Apa tadi? Bab tadi, hati tadi. Dari kasarihul iman. Boleh juga. Cuma para ulama dalam kitab Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan syarah ni, dia kata apa? Hujah dia kata apa? Kenapa Nabi kata zaka sarihul iman? Kenapa itu tanda iman kamu betul? Iaitu dia tak sanggup nak keluarkan dengan mulut dia. Maksudnya dia beriman lah. Maksudnya kamu betul-betul beriman sebab kamu tak sanggup nak keluarkan dengan kata-kata kamu. Sebab kalau kamu keluarkan dengan kata-kata kamu, maksud kamu akan cakap benda-benda yang kufur, akan menyebabkan iman kamu akan terbatal, iman kamu rosak. Jadi dia tak cakap dengan mulut, dia tahan dalam hati. Itu tanda kamu beriman. Itu kata para ulama rahimahumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam. Faham tak hadis ni? Hadis faham. Okey. Nampak? Wa muradur Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi zaka sarihul iman ay daf'an waswas syaitan wa karahiyatihim musti'dhamihim laha. Iaitu maksud tanda iman tu betul, iaitu dia menolak waswasah tadi, dia cuma nak lawan. Yang kedua, wasti'dhamihim laha, dia rasa macam Allah benda ni berat sangat, nak cakap tak boleh. Sebab apa? Nanti jadi kufur. Jadi setiap hati manusia kita pernah lalu benda ni, betul tak? Jadi dengan kita diam, cuba halang, itu tanda kita ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Itu Allah Ta'ala Maha Penyayang masalah ni. Wanzur ila syiddati ma kana yu'ani sahabi syukuki. Ya, sampai dahsyat sangat benda ni. Syaitan punya penipuan ni, cuba nak menimbulkan syak wasangka tu. Sebenarnya riwayatkan oleh dalam Abi Daud, dalam sunannya, daripada Ibnu Abbas, bahawa Nabi SAW kata, ja'ahu rajulun, dah datang seorang
lelaki. Faqala inni uhaddithu nafsi, aku berkata-kata dengan jiwaku, bisyai' li an akuna hamamatan ahabba ilayya min atakallama bih. Okey, iaitu kalau aku jadi burung merpati lagi baik daripada aku bercakap. Maksudnya aku jadi binatang lagi bagus. Kenapa? Kenapa jadi binatang lagi bagus? Sebab tak kena azab lah. Binatang mana ada mukallaf. Binatang bukan mukallaf. Satu kita dalam, kalau kita baca kita para salaf, sebenarnya banyak para salaf tu, kalau aku dibangkitkan sebagai Umar sini kata apa, dia nak jadi apa? Keldai ataupun kambing. Yang orang Syiah kata inilah dia Umar bodoh nak jadi apa. Umar cakap benda tu sebab dia tak nak kena azab. Syiah dia pergi pusing sebab dia menyesal, sebab dia pergi tolak Ali jadi khalifah. Pandai Syiah, suka pusing-pusing hadis Nabi, Dia kata banyak para salafnya tu. Abu Bakar As-Siddiq pernah kata, aku kalau boleh aku nak jadi batu-batu di tepi jalan, supaya tak kena azab, sebab takutnya para sahabat radhiyallahu anhum pada ni. Jadi betul juga pada yang dalam kes ni, dia kata kalau aku jadi burung merpati lagi baguslah. Faqala alhamdulillah. So apa dia daripada dia bercakap benda-benda tadi, bila sampai kat Nabi, dia berkata alhamdulillahillazi radda amrihi ila waswasah. Segala puji bagi Allah yang jadikan penipuan syaitan ni hanya pada waswas saja. Syaitan ni paling kuat pun di dalam hati. Dia hanya boleh tipu dari segi menimbulkan syak wasangka dan waswasah, iaitu memujuk-mujuk saja. Dia tak boleh pergi tangkap kita, dia tak boleh penjara kita, buat macam kat Syria, tak boleh. Itu manusia je boleh buat. Tak pernah berlaku dalam sejarah Islam mana siapa jadi murtad sebab apa syaitan paksa saya. Mana ada. Syaitan letak pisau kat leher saya, kalau tak mengumpetat saya ditikam. Tak pernah berlaku. Jadi manusia belum berlaku tak? Manusia belum berlaku sebab manusia boleh buat benda tu. Sebab tu Nabi kata alhamdulillahilladzi radda kaidahu ila waswasah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah telah menjadikan penipuan syaitan ni hanya pada waswas saja. Dekat hadis inilah timbulnya perbincangan ulama', iaitu sebahagian daripada ulama' sebahagian kecil menolak bahawa syaitan ni boleh merasuk dalam badan manusia. Sebahagian kecil para ulama', sebahagian kecil ulama' dia menolak pendapat bahawa syaitan itu mampu untuk kontrol badan kita. Macam kita tengok dalam cerita Misteri Nusantara tu, atau cerita tak kisah apa-apa macam kita tengok dalam TV itulah, yang orang kena rasuk. Lalu dia kata benda tu bukannya rasukan, bukannya syaitan jin menguasai badan, dia adalah berkenaan dengan iman yang lemah. Lalu syaitan kacau, lalu dia terganggu psikologi dia. Sebahagian. Namun kita dah bincangkan masalah ni. Ibn Taymiyah rahimahullah kata hampir macam ijma' dah mengatakan bahawa jin ni boleh merasuk. Dan kita dah bincang panjang kan masalah ni berkenaan dengan kisah seorang lelaki perempuan tu dalam hadis riwayat Ahmad tu. Dia bawa seorang anak dia macam dah tak betul lah. Nabi kata apa? Apa kata Nabi? Tak ingat dah kisah tu, yang bawa fatwa Syekh Utsaimin dulu. Apa yang Nabi buat kat dia? Nabi kata ukhruj ya adu Allah. Nabi kata wahai musuh Allah, keluar daripada badan. Maksudnya hadis tu dalil bahawa jin tu boleh kuasai badan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini dipegang oleh kebanyakan para ulama', majoriti para ulama' mengatakan bahawa jin tu boleh kontrol badan pada orang yang lemah imannya, kama yatakhabbatu syaitanu minal mas. Hadis ayat Quran. Jadi hadis ni kata apa? Jadi pada dua hadis ni menunjukkan bahawa syaitan tu boleh menimbulkan was-was. Bahkan dalam hadis riwayat Muslim, tak disebut dalam ni, disebut tak? Iaitu Nabi suruh kalau timbul juga ragu-ragu, Nabi suruh buat apa? Dia buat apa? Suruh ludah sebelah kiri. Tak boleh juga Nabi suruh buat apa? Solat 2 rakaat. Tak boleh juga solat 2 rakaat. Dan hadis riwayat Muslim. Abu Daud pun lebih kurang sama, dan lain-lain mengata
Ada yang kata cukup kata la ilaha illallah. Dan riwayat lain pula kata katakanlah la ilaha illallah. Nak hilangkan ragu-ragu tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah ialah afdalul zikr. Apa dalil dia? Ha? Iman, yes. Iman itu ada 72 cabang. Yang paling tinggi sekali la ilaha illallah. Maksudnya qaul la ilaha illallah. Jadi para ulama semua sepakat bahawa la ilaha illallah ialah antara zikir yang terbaik. Ada satu Syekh Muhammad Abdullah Al-Imam. Dia kalau kuliah dia, bila habis stop kejap, bila lepas la ilaha illallah, dia kata macam tu. Buatlah tu la ilaha illallah. Macam la ilaha illallah. Naam, Tuhan sambung kuliah dia. Dia celah-celahkan dengan la ilaha illallah. Bukan tasannu'an, bukan nak menunjuk macam dia kuat zikir lah. Nak dengar tak Syekh bin Bas? Kuliah dia, kalau orang tanya soalan, masa antara soalan dengan jawapan, nak tunggu soalan tu kan, dia kata la ilaha illallah ada syarikat. Nak tengok tak video-video dia? Tengok Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala. Ni kata para ulama al-abrar. Dia tak menunjuk, tak sikit. Tak macam menunjuk Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli. Masa setengah tu nak tunjuk dia kuat selawat. Allahu a'lam, ni ngutuk ustaz ni. Termasuk syubhat yang dilontarkan syaitan terhadap jiwa adalah sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kata, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayansakhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi wallahu alimun hakim liyaj'ala ma yulqi asy-syaitanu fitnatan lil ladzina fi qulubihim maradun wal qasiyati qulubuhum wa innadh dhalimina lafi shiqaqin ba'id wa liya'lama alladhina utul ilma annahu al-haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadi alladhina amanu ila siratin mustaqim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun, dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai suatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Maksud dia, untuk dalam kitab tafsir nanti, iaitu syaitan ni dia suka nak supaya Nabi ni minta lebih-lebih daripada Allah Ta'ala. Ya, kadang-kadang kan Nabi dakwah kena dihalang. Macam kat Taif tu Nabi kena teruk, kat Makkah Nabi kena teruk. Lalu syaitan masukkan angan-angan kepada Nabi SAW. Macam kita angan-angan lah, cakap kalau aku pandai Quran kan best, Ramadan ni boleh aku khatam macam tu. Tapi dah start ngaji belum? Macam tu lah. Itu syaitan umniyati, syaitan masukkan. Lalu Allah menghilangkan apa yang dimasukkan syaitan itu. Dan Nabi SAW maksum. Dia kata wallahu ya'asmuka minan nas. Allah Ta'ala, Nabi itu maksum, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana, agar dia menjadikan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu sebagai cubaan bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan yang kasar hatinya. Maksudnya kat sini, orang yang terkena dengan was-was ni ialah orang yang hatinya ada penyakit. Hati penyakit ni macam mana? Hati yang penyakit ni macam mana? Apa itu hati yang penyakit? Ibn Qayyim, seperti masa yang saya sebut tadilah, kan rumah kosong tadi kan, rumah kosong, rumah ada harta, rumah yang penjaga. Macam tu juga hati tu tiga juga. Hati yang mati, hati yang sihat, hati yang berpenyakit. Hati yang mati macam rumah kosong tadi, hati yang sihat macam istana tadi, hati yang berpenyakit macam kita. Kejap-kejap takwa, kejap-kejap tak apa-apa, kejap-kejap takwa, kejap-kejap warak, kejap-kejap tak warak, kejap-kejap kejap-kejap kan macam kita lah. Itu kita kata ini hati kita berpenyakit. Tapi penyakit ni ada tahap yang banyak lah. Ada tahap penyakit dia rendah, ada tahap penyakit dia tinggi. Begitu juga orang macam hati kita ni, kita semua ada penyakit.
Tapi tahap penyakit seorang-seorang berlainan. Ada yang kuat penyakitnya, lagi susah lah dia punya nak dekat kepada kebaikan tadi. Dia ada kebaikan, Masya Allah dia sembahyang, tapi tak mengaji, tak nak belajar, tak nak pergi kuliah, tak nak sembahyang. Lepas dia yang asas tu, dia tak ada penyakit tak? Penyakit teruk. Ada yang rajin datang kuliah, tapi kurang pula beramal, penyakit juga. Ada yang kurang beramal, tapi kurang pula nak bercampur orang, nak berdakwah kepada orang lain, pun ada penyakit juga. Jadi tahap penyakit tu berbeza-beza. Jadi syaitan ni dia akan masuk pada orang yang hatinya berpenyakit tadi, ya? Dan juga orang yang qasil qulub. Qasil qulub ni isu lain pula. Hati yang keras ni iaitu hati yang tak nak menerima kebenaran. Allah Ta'ala kata, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Kadang-kadang hati manusia lebih teruk daripada batu. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Batu tu kalau sikit-sikit kena, lama-lama terpecah juga, boleh keluar air dari dalamnya. Tahu tak? Stalaktit dengan stalak apa? Ni sekolah dah tak ingat dah. Tak ingat tak sekolah mana ni? Apa tu? Siapa tahu? Siapa sekolah lagi mau ingat? Tu Dr. Zainul lah bab ni stalagmite lah kan. Kita kena pak lama-lama dia. Dan yang belah atas tu pun lama-lama dia, Masya Allah, kita kata nampak tak? Daripada batu tadi dia berbentuk. Maksudnya batu boleh dibentuk hatinya. Orang yang hatinya keras tak boleh. Jadi kita minta Allah Ta'ala jauhkan kita daripada hati yang keras. Kemudian apa dia? Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu benar-benar dalam permusuhan yang sangat. Yang ketiga, orang yang tak dapat petunjuk ialah yang senang kena tipu ialah zalim. Nampak tak tadi? Satu penyakit, yang kedua keras, yang ketiga zalim. Orang zalim pun sama dia, wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Ta'ala takkan minta bagi petunjuk pada orang yang zalim. Sebab tu kalau tanya dia nak insaf, saya nak insaf ni, tapi saya tunggu hidayah. Tak, kau tinggalkan kezaliman yang kau lakukan, insya-Allah Allah Ta'ala bagi hidayah. Sebab Allah Ta'ala wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Ta'ala tak bagi petunjuk pada orang yang zalim. Sambung lagi. Dan orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahawasanya Al-Quran itulah yang hak dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya. Sesungguhnya Allah adalah memberi petunjuk pada orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Yang dimaksudkan dengan tamanni, keinginan di sini ialah lintasan pikiran. Maksudnya bahawa Rasulullah SAW jika berfikir sesuatu dalam hatinya, syaitan melontarkan dalam fikirannya cara menghindar dari perintah Allah. Macam kita lah, cara syaitan cari alasan untuk tak pergi sembahyang jemaah, betul tak? Ada meeting lah, hujan nak turun lah, ada makanan dulu lah. Memanglah hadis Nabi kata suruh makan dulu, tapi yang Nabi kata bila dah terhidang, dah tengok lauk, perut lapar, barulah kita pergi. Nabi kata pergi makan dulu. Dan kita, para sahabat radhiyallahu anhum makan bukan macam kita makan, betul tak? Bukan macam kita makan. Para sahabat kalau dia makan dulu, dia sempat pergi sembahyang jemaah. Yang kedua, Tok Bilal zaman Nabi, dia tunggu lama. Dia tahu dia lama, dia tunggu 15 minit. Tok Bilal sekarang sakit perut cepat, lepas tu dia 2 minit dia dah nak komat dah. Tak sempat, dia nak cepat habis. Jadi kat situ nampak faktor-faktor ni kita kena perhatikan. Jadi kita kata Masya Allah, kita sentiasa nak cari alasan untuk melanggar perintah Allah. Emergency lah, anak sakit lah, apalah, macam-macam lah. Sedangkan kalau pergi tempat lain, okey je. Anak sakit tak apa, tinggalkan kat orang, bagi ubat, tak ada masalah. Tapi bila time nak buat kerja, anak saya sakit, tak datanglah, jaga cucu. Tapi kalau pergi cuti Australia, boleh je orang lain jaga cucu kita. Tak ada kena-mena antara hidup dan mati, tak ada kena dengan Yayasan Taklim ni, orang lain ni, kat tempat lain. Sama macam tu. Anak sakit demam, ada alasan. Tapi itu alasan pada manusia. Macam kisah orang tak pergi perang Tabuk lah. Dia kata, siapa yang bagi alasan, aku terima alasannya. Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang benar. Itulah siapa yang dia cakap benar tadi, Ka'ab bin Malik. Dia kata tak boleh tipu lah. Kalau aku tipu pun mungkin ustaz tu, Nabi SAW
Tak tahu, tapi Allah Ta'ala tahu. Maka Allah pun menghapuskan apa yang dibisikkan syaitan. Namanya, kalau seandainya engkau mohon kepada Allah untuk memberi keluasan kepada kaum muslimin atau mengangankan semua kaum manusia beriman, maksudnya dia angan-angankan lah supaya diluaskan, maksudnya ringankan. Sebab nak memegang sunnah ni, dia bukan benda yang mudah, mesti terpaksa menghadapi tentangan. Maka Allah menghapuskan apa yang dibisikkan syaitan agar dari angan Rasulullah dengan mengarahkan kepada kebenaran sesuai dengan Allah Ta'ala. Okey. Ada pun yang dikatakan bahawa maksud ayat tersebut adalah bahawa syaitan memasukkan ke dalam Al-Quran sesuatu yang bukan Al-Quran adalah pendapat yang sangat jauh dari kebenaran. Jadi jangan, ini sebahagian ulama', sebahagian orientalis atau musuh-musuh Islam, dia kata maksud tamanni ni, iaitu ketika Allah Ta'ala bagi wahyu tadi, syaitan masukkan was-was tu, iaitu dia kata apa? Syaitan masukkan benda dalam Al-Quran, campurkan Al-Quran dengan bukan Al-Quran. Ini tak betul. Sebab Rasulullah SAW kita kata dia amin. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah Ta'ala dah bagi tahu kat Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai Rasul, sampaikan semua yang telah disampaikan kepada kamu. Fa illam taf'al, kalau kamu tak buat, fama ballaghta risalatah, kamu tak sampaikan utusan Allah Ta'ala. Maksudnya Allah Ta'ala dah bagi amaran dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tak tu? Jadi bukanlah kita kata Nabi SAW ada termasuk benda-benda yang tak sepatutnya masukkan. Yang kedua, kita kata Al-Quran tu diperiksa banyak kali dengan Jibril. Yang ketiga, talaqul ummah bil qabul, maksudnya para ulama-ulama semua sepakat bahawa Al-Quran itu tidak dimasuk dalamnya kebatilan. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfi. Dalam surah Fussilat Allah Ta'ala kata apa? Tidak dimasuk dalam Al-Quran tu perkara yang batil, sama ada kat depan ataupun kat belakang. Maksudnya tak dimasuk mana-mana lah. Itu akidah kita kepada Al-Quran. Yang keempat, ayat Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kami yang jaga Quran. Dah 4 dalil. Dia kata Al-Quran ini terpelihara daripada kerosakan, cacat cela dan lain-lain. Itu akidah kita ahli sunnati wal jamaah. Hanya Syiah dia kata Quran ni tak lengkap, dimasukkan benda yang tak sepatut dimasukkan. Bila taqiyah dia off, maka dia kata Al-Quran ni tak lengkap, masuk ni 1/3 dia betul. Bila taqiyah mode dia on, maka dia kata Al-Quran ini boleh dibaca. Al-Quran di tangan kita ni sekarang, Al-Quran ini yang kita pegang, ini dihafaz oleh anak-anak kita. Bila taqiyah dia off, maka dia kata Al-Quran ni kurang, ini Quran ni 1/3 saja, yang sebenarnya ada pada Fatimah. Quran Fatimah, Mushaf Fatimah, dia kata. Cakap bahasa slang Iran ni, Mushaf Fatimah. Ada dekat mana Quran tu? Dalam poket Imam Mahdi. Imam Mahdi kat mana? Dalam lubang, fi serdab. Pengecut tak nak keluar. Orang nak kena perang mati-mati duduk dalam gua lagi. Macam lah setengah apa, kepercayaan bahawa Nabi Khidir tu masih hidup lagi. Percayaan ni ialah percayaan yang kita kata kurang tepat. Dalil dia apa? Apa dalil kita kata Nabi Khidir Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, tapi kita kata Nabi Khidir bukan Nabi terakhir. Yes, sahih. Itulah kita tafsir tu kan. Iaitu kita kata Nabi Khidir kalau dia hidup wajib ke atas dia tolong. Ada dalam Quran surah Ali Imran, laqad akhadallahu mithaqa bani Israila kan wala tansurunna qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin idh qala Allahu wa idh akhadallahu mithaqa bani Israila lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun bima la rasulun lima baina tak ngulang Quran.
Mana Al-Quran? Nampak tak Quran kat sini? Nampak tak? Ni qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ayat ni saya dah ambil kan? Saya dah macam mana cerita pasal ayat ni? Belum. Kalau belum ambil. Ini penting ni sebab golongan ni dia masih lagi berdalilkan bahawa Nabi Khidir ni masih hidup. Nabi Khidir ni dipanggil Rijalul Ghaib. Dipanggil apa? Rijalul Ghaib, lelaki yang ghaib. Berjalan kat Malaysia pusing semua. Lepas tu kadang-kadang ada i'tiqad kata Nabi Khidir datang, kita pergi majlis. Ini bukan tipu ni, betul. Betul lah ni, cerita ni takkan tipu. Orang anda ni bertipu dosa. Qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum aqrarna. Ali Imran. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iz akhadallahu mitsaqan nabiyyina, bila kami akad janji dengan para nabi, lama ataitukum min kitabin wa hikmah, bila kami telah memberikan kepada mereka kitab dan hikmah. Kitab lah, Taurat ke Injil ke, dan hikmah itu kata-kata. Thumma ja'akum, kemudian datang kepada kamu rasulun musaddiqul lima ma'akum. Rasul tu akan membenarkan apa yang ada pada ajaran kamu. Maksud Nabi ni kan membenarkan apa ajaran Nabi-Nabi sebelumnya. Wa muhaiminan alaih, dalam Quran sebagai pelengkap. La tu'minunna bihi, iaitu perjanjian tu apa? Kamu akan beriman dengannya. Maksudnya para Nabi ni kalau jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para Nabi ni dah angkat janji dengan Allah Ta'ala, la tu'minunna bihi, kami akan beriman dengan Nabi tadi. Wala tansurunnah, ni poin dia. Wala tansurunnah, iaitu kamu kena tolong dia, wajib tolong dia. Qala aqrartum, Allah Ta'ala kata dah terima perjanjian ni, kamu telah ikrar tak? Aqrartum, orang Melayu kata ikrar kan, orang Arab main ikrar juga. Aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, kamu dah dapat perjanjian yang kuat dalam masalah ni. Qalu aqrarna, kami dah angkat, kami telah berikrar, maka kami aqrarna. Qala fashhadu, maka saksikanlah. Wa ana ma'akum minasyahidin. Faman tawalla ba'da dhalika faulaika humul fasiqun. Siapa berpaling daripada perjanjian ini, maka dia orang yang fasik. Maksudnya Nabi ni, para Nabi ni, kalau tak tolong Nabi, dia orang yang fasik. Betul, Nabi Khidir fasik. Masa Nabi dekat perang Uhud, seperti hadis Aisyah, ya wahai Rasulullah, pernah tak kamu ni ditimpa dengan satu hari yang sangat dahsyat, lebih dahsyat daripada peperangan Uhud? Nabi kata apa? Ada, ketika aku pergi dekat puak Bani Yalail, iaitu dekat Taif. Sangat dahsyat, aku telah dilayan di sana dengan sangat teruk, dibaling batu dan semuanya. Maksudnya dahsyat tak perang Uhud? Dahsyat tak pergi Taif? Dahsyat. Mana Nabi Khidir? Mana Nabi Khidir? Sehingga malaikat Al-Akhshaban, malaikat Sahih Bukhari tu kan, malaikat dua gunung yang besar tu kata, aku nak offer, aku nak hentam buat Taif, Bani Yalail tu yang duduk kat sana tu. Malaikat pun nak hentam. Tak, Nabi Khidir mana? Dekat sini kita kata persoalan, kita hujah yang paling tak kuat sekali ialah Nabi Khidir masih hidup lagi. So ada hadis lain dari Sahih Bukhari juga, tidak akan hidup lagi selepas 100 tahun orang yang, kan hadis biasa kita dengar kan, ada Sahih Bukhari dalam Kitabul Ilm, bab ilmu, iaitu lepas 100 tahun lagi tak ada lagi kat muka bumi ni yang akan hidup. Maksudnya tak ada lagi yang lebih daripada 100 tahun pada zaman Nabi yang sempat dengan Nabi SAW. Walaupun ulama kata maksudnya ini khas untuk sahabat saja. Okey, dalam hadis ayat ni. Tapi memang ada sebagian ulama sebut masalah ni. Itu yang Jakim tak boleh buat apa tu. Sebab ada ulama yang kata ada rijalul ghaib. Itu yang kita susah tu. Tak ada sebut dalam ulama tersebut. Dan memang tu ulama tu jadi rujukan depa lah. So ulama tu satu line aliran dengan dia.
Jadi kita pun atau pegawai JAKIM pun kata susahlah ustaz. Sebab dia orang bawa i'tiqad tu. I'tiqad rijalul ghaib. Dia kata rijalul ghaib datang majlis kita. Mesti kata sekarang dah diam je, semua diam rijalul ghaib datang ni singgah. Jangan main-main. Okey, diam semua. Dia kata macam tu. Dia kata rijalul ghaib dah datang ke majlis kami. Tapi susah nak tentang bila kita bawa kepada JAKIM. Pegawai JAKIM kata susahlah ustaz, kata. Sebab ada dalam kitab. Tu masalah JAKIM pula. Apa yang dalam kitabnya yang ustaz apa? Kuman tu. Kuman. Tahu kuman tak? Tahu kuman? Kuman tu lah yang kuman. K kitab, U ulama, M majority, A adat, N niat yang baik. Bila kita kata hari Nabi tak ada Quran kan tak boleh. Kitab kata ada. Kitab. Itu K tu. U ulama, ada ulama kata. Susahlah. Kita dah budak hujah dah, Quran dan sunnah dan hadis semua dah bawa dah ni, fatwa ulama semua. Tapi ada satu ulama kata boleh. Ada rijalul ghaib. Macam nak buat? Tak boleh, dah kata ulama kata. Wallahu a'lam bissawab. Macam ni beli ke sini pula ni? Sebab tadilah dimasukkan benda-benda dalam Al-Quran. Kenapa jadi? Hal itu terbantah dengan kenyataan bahawa Rasulullah SAW maksum dalam menyampaikan risalah. Okey, jadi Nabi SAW maksum, Nabi tidak akan tersilap dalam menyampaikan Al-Quran. Kadang-kadang syaitan ni dia timbulkan syak wasangka juga. Illa masya Allah. Apa ayat tu? Lagi? Wala tansa. Apa ayat tu sebelumnya? Illa masya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Surah apa tu? Saya betul-betul tak ingat dah. Wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra. Surah Al-A'la kan? As-sabis wa rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka. Ni saya buat ni. Kalau orang-orang tulis dia kata Nabi boleh lupa Quran. Apa dalil dia? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Faham tak ayat tu? Kami akan bacakan kepada kamu Al-Quran, maka jangan lupa illa masya Allah, kecuali dikehendaki Allah. Maksudnya ayat tu Nabi boleh lupa lah, masya Allah, melainkan apa yang dikehendaki Allah. Faham tak ni ayat ni? Tak faham, kita buka Al-Quran. Surah Al-A'la. Ambil yang Melayu ni senang. Nampak? Kami sentiasa menjadikan engkau, wahai Muhammad, dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan pada tajwid, sehingga kau menghafaznya dan tidak lupa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku. Maksudnya kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan. Maksudnya Nabi pernah lupa Al-Quran. Mustahil tak ada ayat yang Nabi terlupa nak sampai dengan kita. Ni ayat dalil ni. Quran ni kan, Quran ni jangan Quran, jangan lawan Quran. Jangan. Pasal tak ada pula tentang Quran ni. Jangan jawab. Ayat mantik. Ayat mantik ni macam dia macam lah dia mantik. Tuan-tuan, selesai masalah ni, jangan kelabut, jangan kelabah. Macam ni ustaz, buka kita tafsir. Ini susah, jangan takut-takut. Buka kita tafsir, insya-Allah selamat. Buka surah apa? Al-A'la. Ayat 6. Tafsir Ibn Kathir, nak selamat.
tunggu tak? Qadara fahada waladhi akhraja ma faja'alahu tha'an hawa sanuka fala tasa. Nampak ni. Sanuqri'uka wahai Muhammad, kami akan baca kepada kamu. Sanuqri'uka, kami akan bacakan Quran kepada kamu. Fala tansa. Wa hadha ikhbarun min Allah. Ini ialah perkhabaran daripada Allah Taala Azza wa Jal. Wa wa'ada minhu, wa wa'dun minhu, dan janji daripadanya. Bi annahu sayuqri'uhu qira'atan la yansaha. Iaitu Allah Ta'ala akan bacakan padanya qira'ah, bacaan yang dia tidak akan melupakannya. Illa masya Allah. Wa hadha ikhtiar Ibn Jarir. Melainkan maksudnya illa masya Allah, maksudnya Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala berkehendakkan dia lupa. Tapi Allah Ta'ala berkehendakkan dia lupa tak? Taklah. Masa bila Allah Ta'ala berkehendakkan dia lupa? Sebab atas dasar ayat ni dia kata, kecuali kalau Allah Ta'ala nakkan dia lupa. Sekarang tanya soalan balik, Allah Ta'ala nak dia lupa tak? Kita kena kaitkan dengan ayat-ayat yang lain tadi, yang Allah Ta'ala akan jaga Quran sampai hari akhirat apa semua. Juga kalau kata ada kana Rasulullah SAW la yansa syai'an illa masya Allah. Macam ni pula Rasulullah SAW dia kata tidak lupakan Al-Quran melainkan apa yang dikehendaki Allah. Maksudnya ada lupa lah juga. Pernah tak Nabi terlupa baca Al-Quran? Pernah tak Nabi terlupa baca Al-Quran? Saya tanya soalan, pernah tak Nabi terlupa? Soalan tak dijawab pula soalan ni. Pernah tak Nabi terlupa Quran? Pernah dalam solat. Kan Nabi terlupa. Bila Nabi terlupa, orang belakang tak betul kan? Lepas tu bila berlaku, lepas tu Nabi kata, kenapa kamu masa aku baca tadi kamu tak betul dengan aku baca? Macam ni, lupa juga. Jawapan macam mana ni? Supaya apa nak test? Kita tahu apa nak buat. Kalau aku baca. Ada tafsiran lain pada ayat ni, iaitu kata, wahai Muhammad, kami bacakan kamu Al-Quran, jangan lupakannya. Jangan lupakan. Ini dalam bentuk apa? Peringatan. Illa masya Allah, kecuali kalau Allah nak, lupakannya. Maksudnya ayat ni ayat berbentuk arahan, bukan ayat statement. Faham tak? Faham tak? Kalau ayat statement macam ni, kami telah bacakan kamu Al-Quran, maka kamu tak lupakannya, kecuali Allah Ta'ala nak lupakan. Ayat yang kedua ialah ayat berbentuk arahan. Wahai Muhammad, aku ajar kau Quran, maka jangan lupakannya, kecuali kalau Allah Ta'ala lupakan. Maksudnya ayat ni bukan dalil kepada mereka yang mengatakan Nabi lupa. Ayat ni ialah lebih kepada, sebenarnya ayat kepada, lebih nak hentam mereka balik, lawan kepada mereka balik, rad ke atas mereka balik. Sebab apa? Ayat ni kata, kamu jangan lupakan ayat ni. Dan Nabi lupa tak? Nabi tak lupa. Dan occasion tu bukan dalil bahawa Nabi lupa keseluruhan Al-Quran. Macam orang hafiz Quran, kadang-kadang dia silap lah. Tidak ada maksud dia tak hafal Quran. Tidak. Itu juga Nabi SAW. Bahkan sekali lagi sebut tadi, Al-Quran tu diperiksa beberapa kali sebelum Nabi SAW meninggal, wafat. Faham tak ni? Jadi kata banyak sebenarnya bab syubhat ni, banyak sangat. Bab syubhat, bab tipuan syaitan ni banyak sangat keliling kita. Semua bab lah ada. Bab sembah kubur ada syubhat. Mereka semua ada dalil. Bila dia buat dalil apa? Imam Malik ketika itu bersama dengan Khalifah Harun Ar-Rashid ke apa? Harun Ar-Rashid, tak ingat. Khalifah tu kata, wahai Imam Malik, boleh tak aku doa kat kubur ni? Orang kata, Imam Malik kata, apa tak boleh pula doa kat kubur? Dulu Nabi Adam pun doa kat kubur Nabi Muhammad. Kisah tu dia bawa dalam kitab-kitab. Nak keluar surat khabar, tak nak sebut nama surat khabar tu. Keluar surat khabar hari apa? Selasa ke Isnin. Dalam sisipan bahagian agama tu dia bawa dalil ni, yang dalil ni tidak sahih langsung. Ni syubhat juga. Syubhat la ikraha fid din, tak selesai-selesai masa sekarang. Bab kebebasan agama, la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, tak selesai lagi. Dibuatkan tuntutan-tuntutan supaya boleh dibenarkan orang Islam murtad,
Sebab kata la ikraha fid din. Sedangkan ayat tu pasal apa? Pasal orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Nabi SAW halau mereka keluar, mereka, sebagai mereka nak paksa yang stay tu, yang tinggal tu kan mereka ada ambil apa, anak-anak lelaki mereka sebagai tawanan. Bila tawanan tu, ada sebahagian nak paksa mereka masuk Islam. Nabi kata la ikraha fid din. Tak ada paksaan bagi mereka untuk masuk Islam. Bahkan sebagai ulama kata khas untuk Yahudi dan Nasrani saja ayat ni. Tapi ayat itu digunakan miraran, diulang-ulang balik tip tu. Kata la ikraha fid din, tak ada paksaan dalam agama, tak ada paksaan dalam agama. Belum lagi syubhat-syubhat yang lain. Apa syubhat lain keliling kita? Syubhat nak ikut sunnah. Puak-puak ni ikut Al-Quran sunnah je, tak ikut ijma' qiyas semua. Tak lagi fitnah lagi, syubhat lagi. Syubhat Muhammad Abdul Wahab ni pergi bunuh orang, syubhat lagi. Yang tak selesai sampai sekarang. Syubhat bahawa bila pegang Quran dan sunnah maksud kita tolak mazhab, syubhat juga. Ini syubhat ni syaitan terasa masuk ke dalam hati manusia. Siapa yang selamat? Yang mengaji selamat. Mengaji ikut Quran dan sunnah akan selamat. Seterusnya kata apa? Syakik berkata, seraya menjelaskan beberapa bentuk syubhat yang dilontarkan syaitan dalam jiwa manusia. Setiap pagi syaitan duduk untuk menghadang saya dari 4 penjuru. Dia kata apa? Dari depan, belakang, kanan dan kiri. Dia berkata, jangan khawatir, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang. Maksudnya dia kata, tak apalah buat dosa, Allah Ta'ala tu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maka aku membaca, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihah. Aku ini pengampun bagi siapa? Bagi siapa? Illa man taba, siapa yang bertaubat saja. Lepas tu para ulama kata, jangan anggap Allah Ta'ala tu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bagi orang buat dosa, dia kata, tak apa, Allah Ta'ala pengampun. Allah Ta'ala pengampun bagi siapa? Bagi orang yang bertaubat. Bukannya orang buat dosa dalam keadaan dia seronok dalam dosa dia. Wa amana, dan beriman. Wa amila salihan, kemudian dia beramal saleh. Thumma ihtada, baru dapat tunjuk. Banyak kali saya sebut dalam kuliah saya kan, orang taubat dia mesti ubah, wa aslah, dia ubah. Kalau nak bertaubat, dia kena ubah. Dia tak boleh taubat tinggalkan maksiat tu je, tapi dia masih lagi dalam kepompong lama dia. Tak boleh. Dia kena ubah. Kalau dulu dia tak mengaji, dia kena belajar mengaji. Dia tak boleh kata aku taubat daripada berzina, tapi kemudian dia apa? Dia tak buat zina, tapi dia tak buat apa-apa, duduk macam tu juga. Orang taubat, dia akan, ayat ni, taba wa amana wa amila salihah, dia akan ubah. Itu buat tanda dia taubat. Kalau dia taubat, dia tak ubah diri dia, belum taubat lagi sebenarnya. Dia baru dalam proses mungkin nak join benda-benda baik, mungkin. Tapi belum lagi taubat. Taubat yang sebenar akan menyebabkan dia ubah diri dia, nak tukar diri dia. Dia tahu, aku ni tak pandai baca Quran, sekarang aku nak belajar baca Quran. Aku sekarang tak tahu akidah, aku kena belajar akidah. Aku sekarang tak tahu hadis Nabi, aku kena belajar hadis Nabi SAW. Itu baru maksud dia. Illa man taba, liman taba wa amana wa amila salihan, amal salih. Thumma ihtada, baru dapat petunjuk. Bila dapat ini, dia membatalkan apa yang syaitan tadi kan. Syaitan tak berrelax lah, Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Tak pengampun bagi siapa yang amal salih, beramal. Kemudian apa lagi? Wa amma man khalfi fayakhawifani ad-dhi'ah ala ma akhlafu. Ada pun yang di belakang aku, dia takut-takutkan aku terbengkalainya anak keturunanku. Maksudnya mulalah dia takutkan dengan masalah duit, kan? Oh, kalau aku anakku nak makan apa nanti. Jadi dia kerja sampai malam, sampai siang 24 jam, 7 hari seminggu kerja 24 jam. Kemudian dia tak mengaji, tak belajar, tak buat amal saleh, tak menyambung silaturahim. Sebab apa dia takutkan dengan masalah ni? Takut nanti anak aku miskin. Apa takut miskin tu? Berapa juta dah simpan? Saya dah simpan 6 juta dah. Satu anak 1 juta. Takut miskin lagi. Ya, ada orang macam tu. Ustaz juta zaman sekarang, ya, tengok lagi 30 tahun juta berapa sen dia boleh dapat. Oh, dia kata hujah tu betul juga tu. Wallahu ta'ala. Tak ada komen lebih.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah Ta'ala kata, tidak ada binatang pun dalam muka bumi ini melainkan Allah Ta'ala rezekinya. Ayat ni problem juga, sebab ayat ni digunakan oleh si pemalas ni. Itu masalahnya. Sebab tu golongan tu dia rad, satu bid'ah akan menimbulkan satu bid'ah yang lain. Betul tak? Bid'ah qadariyah, bid'ah tolak qada dan qadar, menyebabkan lahirnya bid'ah jabriyah. Qadariyah ni maksudnya Allah Ta'ala tak ada kena-mengena dengan qada dan qadar, kita kontrol sendiri. Lawan bid'ah qadariyah ni timbul puak jabriyah. Jabriyah kata tak, kita semua dikontrol oleh Allah Ta'ala. Betul tak? Bid'ah jahmiyah yang kata Allah Ta'ala tak ada sifat, apa pun tak ada. Lawan dia jadi mujassimah pula, yang Allah Ta'ala ni macam makhluk betul. Nampak tak? Tak satu bid'ah akan lahirkan bid'ah lawan dia. Bid'ah murji'ah, iaitu amalan ni manusia tak ada kena-mengena dengan amalan, iman tak ada kena-mengena dengan amalan. Lawan dia khawarij kata apa? Siapa tak beramal kafir. Nampak tak? Sama lah macam ni. Satu bid'ah, iaitu bid'ah kata kita kena kerja sungguh-sungguh, nanti anak kita miskin. Keluar pula bid'ah tu lagi, tak apa, tak payah kerja, orang tak nak bagi rezeki. Pakai ayat Quran ni juga, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mesti kita kena faham. Mesti kita faham ayat ni. Jangan kita silap faham ya. Binatang yang melata tu pun cari makan. Itu macam geografi. Binatang yang melata tu pun cari makan. Kata ulat dalam batu pun boleh hidup. Yang ulat batu cari makan. Betul tak? Jalan cari makan, cari daun. Dan singa tu kalau kena musim kering, bila binatang semua tak ada, dia pun tak larat nak pergi berburu. Tak boleh berburu, dia pergi ajak geng dia. Nampak tak? Tengok tak? Kena tengok. Kena tengok. Ayo Ustaz Ali. Ada banyak video dia download. Jadi kat sini jangan silap faham, wa min dabbatin fil ardi illa Allah rizquha. Sebab fitrah manusia, betul Allah Nabi kata apa? Sebaik-baik nama manusia apa dia? Bukan sebaik-baik, sebenar-benar nama manusia apa dia? Dah kali dah baca hari ni, tak ingat lah tu. Sebaik nama apa dia? Abdullah Abdul Rahman. Sebenar-benar nama apa? Sebenar-benar nama. Saya sengaja pandang sebelah kiri. Harith dan Hammam. Sebab masuk Harith dan Hammam, Harith masuk orang yang sentiasa nak dapatkan hasil, nak bekerja. Hammam ni yang sentiasa ada keinginan. Jadi anak kita ni kalau tinggal macam mana pun, dia akan ada Harith dan Hammam. Dia akan ada kerja, nak usaha, nak cari makan, dia mesti ada punya. Tapi yang tak ada dalam hati manusia ialah iman dan taqwa tu, yang kena tanam. Sebab keinginan manusia untuk cari makan ni fitrah, betul tak? So manusia campak je, fitrah manusia nak cari, kecuali orang yang otak dah rosak je, yang tak nak kerja ni. Dia akan cari kerja dan cari makan untuk cari rezeki. Apa tadi, kalau dia normal lah ni, masalah manusia normal lah. Kalau dia isap dadah tu lain cerita lah. Yang malah tu biasanya isap dadah macam semua lain tu. Ini biasanya yang Harith dan Hammam, dia mesti cari rezeki. Sebab tu dalam masalah ni jangan takut. Yang kena takut ialah falyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan di'afan. Takutlah kan kamu semua kalau kamu meninggalkan di belakang kamu zuriat-zuriat yang lemah. Ayat ni sebenarnya pasal ayat mirath, pasal ayat apa dia? Harta faraid. Tapi kita boleh faham juga, hendaklah kamu takut ditinggalkan di belakang kamu zuriat-zuriat yang lemah tu. Zuriat lemah dari segi apa? Lemah dari segi agama. Contoh Umar Abdul Aziz pernah baca kisah dia kan? Jadi 10 anak, dia tak tinggalkan sikit pun untuk anak dia. Sedangkan dia boleh ambil dari Baitul Mal, tinggalkan anak dia tak boleh. Dia panggil nak, sebelum dia meninggal, dia panggil anak dia 10 datang. Dengan isteri dia kata, pada anak aku kata, aku tak tinggalkan kau apa harta pun, tapi aku tinggalkan apa yang patut aku dah tinggal kepada kau, iaitu ilmu dan lain-lain.
Menangis semua. Orang tengok tu menangis untuk Muhammad Aziz, menangis sebab dia khalifah. Tapi dia tidak meninggalkan apa pun dekat anak dia. Sebab dia kata apa? Aku takut kalau aku tinggalkan ke anak aku, takut anak aku jadi inilah, terpesong hati-hatinya. Tapi sebab tu Allah Ta'ala kata seperti dalam surah Al-Kahf tu kan, berkatnya wa kana abuhuma salihah. Sebab bapa dia salih, anak dia ada wa kana tahtahu kanzul lahuma. Bawah dinding tu ada harta baginya. Lepas Umar Aziz meninggal, anak-anak dia 10, yang 10 tu lepas dia mati besar semua jadi orang kaya, orang besar. Bukanlah kisah ni saya nak bawa supaya jadi kita terus tinggalkan anak kita harta. Jangan silap faham Kisah ni kat sini ialah bukan harta tu yang menentukan anak kita berjaya atau tidak berjaya. Apa ramai orang yang ayah ni meninggalkan harta jutaan, bila tak ada iman pada hatinya dia jadi apa kedana. Lepas Umar bin Aziz satu khalifah, saya lupa satu khalifah, dia tinggalkan anak dia semua harta banyak lah. Lepas tu kata kisah tu, lepas dia dewasa, dia lihat anak-anak tadi tu, yang gubernur tadi tu meminta-minta kepada manusia, takaffafunan nas. Lepas tu dia kata wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Sambung lagi ayat ni, kita biar sikit lagi. Adapun dari sisi kanan datang dengan godaan, maka dia kata ista'inu billahi wasbiru. Godaan dengan wanita. Kat sini bila kata godaan wanita tu, bukanlah wanita tu jahat. Cuma lelaki ni memang wanita tu dia kalah dengan wanita-wanita yang tak baik ni, dengan wanita-wanita yang tak baik. Jangan terasa macam godaan wanita itu dia jahat, tak, bukan. Kalau wanita tu jahat, kenapa ada surah An-Nisa dalam Quran? Senang cerita. Kenapa ada surah Mumtahinah? Dan ada surah apa? Mumtahinah untuk perempuan juga. Surah Maryam untuk perempuan juga. Dan orang perempuan senang masuk syurga, banyak kali saya sebut dalam kuliah saya. Dan juga banyak contoh-contoh wanita seperti Maryam diceritakan dengan panjang sekali dalam Al-Quran. Dan juga yang paling disuruh kita memberi layanan yang terbaik ialah ibu. Itu juga dengan isteri. Yes. Yes. Husnul mu'asyarah, berkata siapa yang paling baik, kata aku orang paling baik dengan isterinya, family. Okey, faham. Jadi bukanlah kita kata benda wanita ni wanita jahat, tidak. Wanita saleh itu apa dia? Tidak ada benda yang paling dunia ni, perhiasan dunia, melainkan wanita saleh, salihah. Waktu ihris, jadikan anak-anak tuan-tuan sekalian wanita yang salihah. Bukan jadi pakai hijab je. Orang kita bila salihah tu pakai hijab, jadi hijab bista, hijab styler apa semua tu. Hijab stylo apa semua. Kita tak pakai hijab tak payah. Untuk komen tu panjang kan. Dari sisi kiri datang dengan godaan syahwat pula, maka aku baca wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dan dihalangi antara mereka dengan apa yang mereka ingini, iaitu kalau kita ni pemenuhi nafsu syahwat kita kat dunia ni, akhirat kita akan dihalangan dari apa yang kita nak. Sebab itulah Ibnu Umar bila baca ayat ni, maksud dapat air sejuk ni, ada air sejuk orang Arab kan susah dapat zaman tu. Zaman kita senang, kita ada kowe, tekannya. Ini dia tak ada benda tu, nak cepat air sejuk tu susah. Bila dapat air tu, Umar Aziz pun nak minum ni, bukan Umar pun nak minum, sekali dia tengok ayat ni, wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Dia takut nanti, sekarang aku dapat minum yang sejuk, akhirat nanti aku tak dapat minum yang sejuk, macam mana sebab aku ikut hawa nafsu aku banyak. Umar, siapa tu? Ibnu Umar. Bila komen daripada kisah tu, kata para ulama, kata lihat macam Ibnu Umar yang tak ikut sangat nafsunya, pun takut kerana kadang-kadang dia manusia kan sesi ikut nafsu kan, nak makan ikut nafsu kan. Makan kita akan makan apa kat depan, kita nak pilih menu, bab menu. Mamak kata kan, makan apa? Bab menu tu tak. Kita nak makan apa yang kita nak. Mana mayash tahun. Tapi itu tak ada benda yang tu dikutuk, tapi nak ceritakan bahawa kita ni sentiasa nak ikut apa yang hati kita nak. Contoh paling jelas makan lah. Makan, tidur nak aircon, tak aircon tak boleh. Betul tak? Tapi bila faham ayat ni, wahila bainahum wa baina ma yashtahun, dia takut. Wallahu ta'ala
a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Maksudnya siapa yang ikut hawa nafsu di dunia dalam perkara yang haram, akhirat dia akan terhalang daripada apa yang dia makan. Iaitu kalau kita kat dunia, kita ikut hawa nafsu syahwat kita, maksudnya kita buat benda yang haram lah maksudnya. Jangan silap faham kisah tadi, maksudnya kita tak boleh order ikut, jangan tak boleh minta menu lepas ni. Saya tak nak minta menu, siapa yang dia bagi, saya bagi, ya bukan. Jangan silap faham pula kisah tu. Maksud saya ialah kita ni kadang mubalaghah, berlebih-lebih sampai nak ikut hawa nafsu, sampai semua benda nak ikut hawa nafsu kita. Lalu kita berlebih-lebih dalam nak memenuhi tuntutan hawa nafsu sampai kita kurang memenuhi tuntutan Allah SWT. Bayangkan setengah orang dia nak makan, dia sanggup pergi ke Penang sebab nak makan char kway teow je. Kalau dia ada urusan apa pun tak ada masalah. Kalau memang dia nak berjalan, kebetulan ini memang dia pergi Penang makan char kway teow tu, balik-balik tu. Ada yang nak makan sata kat Kuala Terengganu. Makan sata sedap ke Kemaman tu kan, tepi laut tu. Memang sedap. Dia datang pagi pun sata, pun balik. Tak, kalau sekali-sekala boleh lah nak berjalan. Kalau itu dia punya hammu. Wala taj'ali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Apa doa Nabi? Wala taj'ali dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia itu sebesar-besar tujuan hidup kami. Wala mablagha ilmina. Jangan jadikan tempat makan duit untuk duit apa? Ilmu tu tempat dunia ni tempat cek makan dengan ilmu-ilmu kami. Maksudnya belajar ilmu ni untuk dapat makan. Apa dia kata? Wala taj'al dunya akbara hammina. So post kat Facebook baru-baru ni kata-kata apa dia? Dunia ini entah apa. Dunia ini sifat dia, siapa yang pergi mengejar dia akan lari daripada orang yang mengejar. Hadis Nabi SAW, man kanat dunya hammuhu. Ni hadis ni, baca dengar hadis. So kita baca. Bukan kita nak kata tak boleh, boleh, tapi janganlah tiap-tiap minggu macam tu. Tak ada lah Ustaz. Itulah cerita sekali-sekala nak berjalan keluarga, cuti sekolah. Itu tak apa. Nak ada anak jalan, tapi janganlah sampai ada nak makan durian apa tu yang special dekat Penang tu. Yang apa tu? Musangking ke? Ada satu lagi special lah, berapa ratus lah. Pergi Penang semata-mata nak makan tu. Dengar ayat hadis ni, penutup kepada kuliah kita malam ni. Jangan tanya lagi pasal Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallam, man kanatil akhiratu hammahu. Siapa yang akhirat jadi tujuan utama jiwanya, hammu. Hamma maksudnya hamma yahum, hati dia fikir pasal tu je. Hadis yang lebih kurang sama macam tu. Dia berkata ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul makhilah, ta'isa abdul khamisah. Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba pakaian, celaka hamba fashion. Bukanlah salah pakai fashion Ustaz. Tak boleh pakai style Ustaz. Bukan, hamba fashion. Macam ni juga. Hammuhu, dunia. Ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Siapa yang jadikan akhirat tu tujuan dia, maka Allah Ta'ala akan jadikan kaya dalam jiwa dia. Wa jama'alahu syamlah. Allah Ta'ala akan kumpulkan dunia ni untuk dia. Wa atathu dunya, dan dunia akan datang kat dia. Wa hiya raghimah, sedangkan dia relax. Dunia tu yang pergi kejar dia. Dunia tu kejar dia. Wa man kanatid dunya hammu. Siapa dunia yang tujuan dia, ja'alallahu faqrahu baina 'ainai. Allah Ta'ala akan jadikan fakir depan mata dia. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Cristiano Ronaldo kan mengadu gaji tak cukup. Tak baca tak surat khabar itu? Tak baca kan? Tak ada. Korang ni tak surat khabar. Ahli sunnah kena baca surat khabar. Nak tahu apa yang dunia berlaku. Gaji dia 150,000 pound seminggu. Dia kata gaji dia tak cukup. Bak aku sikit kata, faqrahu baina 'ainai wa farraqa alaihi syamlah. Maka Allah Ta'ala pisah-pisahkan, maka dunia ni akan pisahkan daripada dia. Walam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lah. Takkan datang dari dunia melainkan apa telah ditetapkan bagi dia. Itu je. Allah Ta'ala tak akan bagi lebih. Nampak tak?
Itu cerita kita tadi tu, syahwat tadi. Bukan maksudnya kita tak boleh nak order makanan, maksudnya jangan jadikan syahwat tu utama kita. Semua nak syahwat dulu. Faham tak? Sekarang ni masa tuan-tuan datang kuliah ni, tuan-tuan telah melawan syahwat tuan dan untuk duduk rumah lepak-lepak. Itu maksud saya. Kan? Besok pagi bangun subuh untuk bangun sembahyang subuh, telah melawan syahwat untuk tidur. Dan pagi-pagi siap-siap lagi datang kuliah pagi pula, atau pergi kerja pula untuk dapatkan rezeki halal, telah lawan syahwat lagi. Itu kita kata bukan nak memenuhi syahwat. Bukan kata aku nak kerja sebab apa? Aku nak kumpul duit banyak, lepas ni aku nak ngorak awet-awet semua yang ada kat sini, aku bawa kereta besar, kereta kilat-kilat semua. Itu maknanya syahwat, memenuhi syahwat. Ini yang teori Freud tu. Manusia ni bekerja semua untuk memenuhi dia punya ego dia tu, ego yang super ego, dia punya sexual needs dia. Dan orang bagi Freud, sexual need ni bukan hanya benda tu je. Bagi mereka ialah kekayaan tu sexual needs. Maksudnya apa tu ialah sexual needs. Maksudnya idea telah ditanam dalam kepala otak orang kafir di Amerika Syarikat, sampai dia telah jadi satu budaya. Betul, budak 17 tahun pergi parti, 16 tahun budak tu berparti-parti, dia apa semua. Mak dia masuk bilik pun dia boleh tengking mak dia. Mak dia pun takut-takut tutup pintu balik. Walau aku dah kena dah. Maksudnya nampak budaya kafir tu dia tanam macam mana? Soalnya itu adalah hak asasi anak dia untuk buat. Ni kita kata tak nak. Dia tanam ni kepala kita dengan penyakit-penyakit macam ni, syahwat. Waktu dunia sekarang ni dipenuhi dengan syahwat. Nampak semua iklan ais krim pun dia kata hidup biar sedap. Nampak tak? Hidup kan biar sedap. Hidup ialah satu perjuangan. Hidup takkan sedap sentiasa. Hidup biar sedap. Dia kata dia nak masih best je. Barney lagu dia kata fun kata lagu. You going to have fun kata. Going apa fun all day kata. Tu anak ni bila suruh mengaji, "Mom, this not fun, mom," kata pergi ngaji. Sebab dia tanam semua nak fun. Nampak tak? Tak nak tengok lagu Bani. Alhamdulillah tak nak pasang kan? Alhamdulillah. Saya kadang-kadang terpasang kat YouTube tu kan. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada tak soalan? Yang Ustaz share tadi Al-Imran tu ayat berapa? Al-Imran ayat berapa? 82. 81 82. 81 dan 82. Allahu a'lam. Soalan lagi? Hadis riwayat Tirmizi. Tak tahu sanad dia, hadis sahih. Syalbani rahimahullah dia siqah saduq dhaif sahabah. Dah tahlil takhrij sanad. Tak ada warna merah, insya-Allah selamat. Jadi color dia tu. Cari cepatlah insya-Allah. Hadis tu hadis yang hasan. Paling kurang pun martabat hasan. Syalbani rahimahullah tak silap saya dia hasan hadis ini dalam Targhib wa Tarhib atau Jami' Saghir. Wallahu a'lam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.